A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Ahadits Al-Muntakhabah. Masih lagi daripada bab ilmu dan zikir. Bab kecilnya sekarang ialah bab ilmu. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama lailatan bimakkah من الليل فقال اللهم هل بلغت 3 مرات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أواها فقال اللهم نعم وحرضت وجهدت ونصحت فقال ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولا تخاضن البحار بالإسلام ولا يأتينا على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرؤونه ويقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا ثم قال لأصحابه فهل في أولئك من خير قالوا يا رسول الله ومن أولئك قال أولئك منكم وأولئك وقود النار rawahu at-Tabrani. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa pada suatu malam semasa di Mekah, Rasulullah SAW telah berdiri lalu bersabda sebanyak 3 kali, Ya Allah, adakah aku telah sampaikan? Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang merupakan seorang yang banyak mengadu kepada Allah pun bangun dan berkata, Ya, saya menjadikan Allah sebagai saksi bahawa Tuhan telah menyampaikannya. Tuhan telah mendorong orang ramai ke arah Islam dan Tuhan telah berusaha bersungguh-sungguh untuk itu dan telah memberi nasihat untuk umat. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya keimanan pasti akan terus mengatasi keadaan sehingga ia akan mengembalikan kekufuran ke tempat asalnya. Kamu pasti akan meredah lautan untuk mengembangkan Islam, dan pasti akan datang kepada manusia satu zaman yang mana mereka akan mempelajari Al-Quran dan mereka akan membacanya dan mereka akan berkata, kami telah membacanya dan telah memahaminya. Maka siapakah yang lebih baik daripada kami? Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, apakah mungkin ada apa-apa kebaikan pada mereka itu? Yakni pada mereka tidak ada sebarang kebaikan pun, sedangkan mereka berkata, siapakah yang lebih baik daripada kami? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah daripada kalangan kamu sendiri, yakni mereka ialah daripada kalangan umat ini, dan merekalah yang akan menjadi kayu api neraka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan perawiannya adalah siqah, dipercayai. Jadi kita telah dengar satu hadis yang agak panjang, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan satu perkara yang sangat penting, Jadi pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu keimanan ini pasti akan menang. Keimanan ini pasti akan menang. Dan para sahabat akan bertebaran menyeberangi lautan-lautan untuk menyampaikan Islam. Dan bila generasi para sahabat telah habis, ini akan berterusan sehingga kepada generasi tabi'in, macam yang kita dengar seorang tabi'in nama dia Hadrat Farukh rahmatullah alaih. Dia telah meninggalkan Madinah 27 tahun untuk menyebarkan Islam. Dia balik, anak dia dalam perut masa dia keluar, masa dia meninggalkan Madinah, dan dia pulang anak dia dah umur 27 tahun, sedang mengajar di Masjidin Nabawi, kan? Dah jadi ulama dah anak dia. Dan anak dia itulah antara guru yang paling utama kepada Imam Malik rahmatullah alaih.
Imam Malik tu pula guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru pada Imam Ahmad ibn Hanbal. Bayangkan berapa banyak pahala Faruq radhiyallahu rahmatullah alaih. Kemudian Nabi SAW bagi tahu akan tiba satu masa orang akan baca Quran, orang akan mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mereka sangka mereka lah orang yang paling baik. Sedangkan Nabi SAW kata tak ada kebaikan untuk mereka. Kenapa? Kerana mereka tak amalkan Al-Quran. Mereka hanya tahu konsep, tahu menghuraikan, tahu menteorikan, tahu membahaskan, tahu melagukan, tahu semua tahu. Tapi mereka gagal untuk amalkan Al-Quran. Mereka tak faham apa pun tentang Al-Quran kerana mereka gagal untuk amalkan. Maka Nabi SAW kata mereka inilah orang yang akan menjadi kayu api neraka. Jadi hadis ni bukan bercerita tentang orientalis, orang yang memang tak beriman. Sebab Nabi kata mereka ulaika minkum. Mereka adalah daripada kalangan umat ini sendiri. Jadi kita hari ini kena ambil perhatian sungguh-sungguh supaya kita beri perhatian apa saja yang kita tahu, ilmu-ilmu agama yang kita tahu, kita berusaha sungguh-sungguh untuk amalkan dalam kehidupan kita. Yang wajib tu wajib, yang sunat tu sunat. Kan? Kita usaha jaga sebaik sedaya mungkin yang wajib. Bak kata orang Melayu, sehingga nyawa jadi taruhan. Dan yang sunat tu kita usaha sungguh-sungguh untuk banyakkan. Manakala yang haram kita usaha sungguh-sungguh untuk jauhkan, dan yang makruh kita usaha sungguh-sungguh untuk tinggalkan. Jadi kita berusaha sungguh-sungguh. Inilah baru orang yang katanya orang yang betul-betul memahami, yang membaca Al-Quran dan memahaminya. Kerana Al-Quran ini bukan sekadar untuk dibaca, tetapi Al-Quran ini adalah untuk diamal. Agama ini bukan sekadar maklumat, tetapi agama ini ialah ma'mulat. Ma'mulat ni apa maksud dia? Untuk diamalkan. Dia bukan sekadar untuk berkonsep dan berteori, berhukum, berfalsafah dan sebagainya. Itu penting untuk memahami agama dengan betul, tetapi tujuan dia adalah supaya kita ini datang kepada amal. Kita datang kepada taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud amal ni ialah kita taat perintah Allah. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amal lah, semua amal soleh, kan? Sehingga Nabi kata senyum pun sedekah, maknanya amal soleh. Maknanya yang penting macam mana kita nak pastikan kehidupan kita ini adalah setiap masa dan keadaan kita tahu apa yang Allah Ta'ala mahu daripada kita dan kita dapat tunaikannya, kita tahu cara menunaikannya. Itulah maksud ilmu, supaya akhirnya datang kepada amal, supaya datang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah lebih-lebih lagi hari ini ialah hari Arafah. Malam yang paling mulia ialah Lailatul Qadar. Siang hari yang paling mulia ialah hari Arafah. Kita sekarang ni macam mana kita dalam bulan Ramadan kita sungguh-sungguh nak cari Lailatul Qadar. Untuk siangnya pula ialah hari Arafah. Cuma hari Arafah ni bagusnya kita tak payah teka-teka sebab dia memang 9 Zulhijjah. Kita dah tahu dah bila masuk 1 Zulhijjah tu kita dah tahu dah bila hari Arafah. Maka kita hari ni janganlah kita memsia-siakan. Kita tak payah teka-teka dah. Lailatul Qadar tu kita teka-teka. Kan? Kejap orang tu kata malam ni, kejap orang tu kata malam sebelumnya, ada yang kata belum lagi. Kita duk meneka-neka saja. Tapi ini hari Arafah dah jelas-jelas. Inilah harinya, maka kita kena usaha sungguh-sungguh manfaatkan, ambil berkat, ambil kemuliaan yang ada pada siang hari ini. Daripada subuh ni, sebab tu kita dah takbir dah hari ni. Sampailah maghrib habis dah hari Arafah kita. Kan? Habislah yang kata 9 Zulhijjah, kita dah mula masuk 10 Zulhijjah. Kan? Itu dah hari raya dah. Idul Adha. Dan 9 Arafah, hari Arafah ni hari yang sangat-sangat Allah Subhanahu Taala muliakan, dan dikatakan tidak ada hari yang paling banyak Allah Ta'ala buat keputusan untuk bebaskan hamba-hambanya daripada neraka melebihi siang hari Arafah ini. Jadi kita kena ambil kesempatan ini sungguh-sungguh, susunlah jadual kehidupan kita seharian ini supaya kita dapat melakukan sebanyak mungkin ketaatan, sebanyak mungkin amalan soleh. Kalau solat kita tu usaha sungguh-sungguh supaya solat yang lebih berfokus, lebih berkualiti, lebih khusyuk lah kalau bahasa lamanya, maknanya berkualiti. Kemudian kita usaha banyakkan solat sunat, kita usahakan supaya dapat baca Quran banyak pada siang hari ini, dan seeloknya kita puasa pada hari ini. Hadis sahih riwayat Muslim, Allah Subhanahu Taala berikan ganjaran diampunkan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Mana nak cari lagi? Maknanya Allah Ta'ala ni memang nak suruh kita masuk syurga lah. Puasa 1 hari je, 2 tahun punya ganjaran. Ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Kalau hari tarwiyah 8 hari bulan, ada orang bahas sahih lah, tak sahih, daif dan sebagainya. Tapi hari ni tak ada khilaf, tak ada apa dah. Memang inilah harinya yang mana berpuasa pada hari ini adalah menghapuskan dosa. Jadi kalau ada kalangan kita yang tak niat malam tadi dan pagi ni belum melakukan apa-apa yang membatalkan, tak minum air lagi ke tak apa ke, boleh niat dan puasalah hari ni. Inilah peluang kita untuk kita dapatkan keampunan setahun yang lalu dan setahun akan datang. Allah Ta'ala dah siap-siap nak ampunkan tuan-tuan. Jadi insya-Allah semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham apa yang kita muzakarahkan pagi ini, kita dapat amal, sesungguhnya kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang Maha Esa, satu-satunya pencipta. Engkau adalah pencipta sebelum Engkau menciptakan segala sesuatu ya Allah. Engkaulah yang memuliakan sebelum adanya benda untuk dimuliakan ya Allah. Engkaulah yang menghinakan sebelum adanya benda yang dihinakan ya Allah. Wahai Allah, maha sempurna sifat-sifat-Mu ya Allah, maha sempurna zat-Mu ya Allah, maha sempurna sifat dan af'al-Mu ya Allah. Wahai Allah, dengan segala keagungan-Mu ini, kami memohon padamu ya Allah, dengan berkat hari Arafah ini ya Allah. Walaupun kami ya Allah Kau tak jemput untuk dapat berada di Arafah sana ya Allah. Wahai Allah, dengan berkat hari Arafah ini kami bermohon keampunan-Mu ya Allah. Wahai Allah, Kau terimalah amal-amal kami ya Allah. Kau berilah keimanan yang sahih, yakin yang betul pada kami ya Allah. Berilah kami ya Allah amal yang sempurna, amal yang kau terima dengan sempurna. Walaupun kami tahu amal-amal kami pasti penuh dengan kekurangan. Pasti penuh dengan kekurangan ya Allah, pasti penuh dengan cacat cela ya Allah, cuai, lalai, leka kami ya Allah, main-main kami dalam beramal, dalam mentaati perintah-Mu, dalam mengamalkan segala amal-amal salih ya Allah. Wahai Allah, dengan segala kekurangan ini ya Allah, kami merayu padamu ya Allah, dengan berkat hari Arafah ini, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau maafkanlah kami ya Allah. Kau maafkanlah segala kekurangan kami, maafkan dosa kami ya Allah. Dan Kau terimalah segala amal kami ya Allah. Berilah taufik yang sempurna untuk kami amalkan apa sahaja ilmu yang kami tahu ya Allah. Wahai Allah, banyak yang kami dah tahu ya Allah, tapi ya Allah banyak yang kami tak dapat amalkan. Wahai Allah, apa yang kami dah amalkan ya Allah, berilah taufik yang sempurna untuk kami sampaikan. Wahai Allah, jadikanlah kami asbab untuk orang lain juga datang pada ilmu agama, untuk orang lain juga mencintai ilmu agama, untuk orang lain juga memuliakan ilmu agama. Wahai Allah, wahai kami, betulkah faham kami, betulkah fikir kami, betulkah yakin kami, tidak ada satu yang lebih mulia pada agama-Mu ya Allah, tidak ada satu yang lebih mulia pada ilmu agama-Mu ya Allah. Wahai Allah, cabut daripada hati kami selain keyakinan yang selain pada ini ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah hidup mati kami ya Allah untuk agama-Mu ya Allah. Kau terima kami ya Allah sebagaimana Kau telah terima para sahabat. Wahai Allah, Kau terima kami ya Allah sebagaimana Kau telah terima para sahabat. Wahai Allah, Kau terima kami, gunakanlah kami untuk agama-Mu ya Allah sebagaimana Kau telah terima dan gunakan para sahabat. Ya Allah, ya Tuhan kami umat kekasih-Mu ya Allah. Kami tak pernah putus hubungan kami dengan kasih-Mu ya Allah. Dalam setiap salat kami tetap berselawat pada baginda ya Allah. Dan baginda Nabi SAW bagi tahu bahawasanya alam barzah sana sentiasa baginda melihat amal-amal kami, dibentangkan amal-amal kami ya Allah. Wahai Allah, gembirakanlah Nabi kami dengan amal kami, ampunkanlah kami dengan itu, gembiralah Nabi kami ya Allah. Wahai Allah, cukuplah susah payah baginda, sedih rintih baginda di dunia dulu ya Allah. Gembirakanlah baginda, rehatkanlah baginda di alam barzah sana ya Allah. Wahai Allah, biarlah kami nanti di mahsyar dapat bertemu dengan Nabi kami, dan Nabi kami akan terima kami, akan sambut kami, akan alu-alukan kami, dan berikan kami minum daripada telaga Kausar dengan tangan baginda yang suci murni ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, wahai Allah, ya Tuhan kami, jangan hampakan harapan kami ya Allah. Kami bertawassul dengan berkatnya hari Arafah ini ya Allah. Kau terimalah kami ya Allah, Kau terimalah permohonan kami ini ya Allah. Jadikanlah kami umat yang mana Engkau telah rahmati. Jadi terimalah kami untuk jadi kalangan orang yang Kau rahmati, yang Kau ampuni, yang Kau berikan segala kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan agama ini ya Allah.
Wahai Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengkhidmati agama ini dengan diri, harta, masa, harta, nyawa kami, ya Allah. Wahai Allah, kau terima kami dan zuriat kami sampai kiamat, ya Allah. Gunakanlah kami untuk agama-Mu, ya Allah. Gunakanlah kami untuk agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan hampakan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan tolak doa kami ni, ya Allah. Jangan kau hampakan kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Terimalah kami, ya Allah. Terimalah kami, ya Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله